Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Hari ini kita akan belajar aspek tata bahasa iaitu ayat seruan dan ayat perintah. Kita lihat dahulu ayat seruan. Apa itu ayat seruan? Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan intonasi seruan untuk tujuan melahirkan perasaan. Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru yang terletak pada akhir ayat. Mari kita lihat penggunaan kata seru beserta contoh ayat. Baik, yang pertama, biasanya digunakan untuk menunjukkan perasaan hairan. Contoh ayat, murahnya rantai leher ini. Jadi, pastikan dalam ayat ada tanda koma selepas kata seru dan di akhir ayat pula ada tanda seruan. Seterusnya yang kedua iaitu syabas. Syabas digunakan untuk menunjukkan perasaan gembira, pujian atau ucapan tahniah. Contoh ayat, syabas, kamu berjaya. Seterusnya yang ketiga, amboi atau wah. Biasanya digunakan untuk menunjukkan perasaan kagum atau hairan. Contoh ayat, amboi, cantiknya kamu hari ini. Atau, wah, besarnya rumah kamu. Seterusnya yang keempat, biasanya digunakan untuk perasaan terkejut, hairan, gembira atau mengharap. Contoh ayat, di sini rupanya buku saya. Seterusnya, mari kita lihat pula ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Terdapat 4 jenis ayat perintah iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan ayat permintaan. Mari kita lihat penggunaan dan contoh ayat perintah. Yang pertama, ayat suruhan. Ayat suruhan digunakan bertujuan untuk memberikan arahan. Contoh ayat, awak siapkan kerja hari ini sekarang. Atau, keluar dari sini. Yang kedua, ayat larangan. Ayat larangan digunakan bertujuan untuk menegas seseorang melakukan sesuatu. Kata larangan yang digunakan iaitu jangan atau usah. Contoh ayat, jangan buang sampah di sini. Usah menangis lagi. Seterusnya yang ketiga, ayat silaan. Ayat silaan digunakan bertujuan untuk mempersilakan seseorang. Kata silaan iaitu sila dan jemput. Contoh ayat, sila beratur di luar kelas. Ataupun jemputlah makan. Seterusnya, ayat permintaan. Ayat permintaan digunakan bertujuan untuk meminta pertolongan atau membuat permintaan. Jadi kata permintaan yang digunakan ialah minta atau tolong. Contoh ayat, tolong tutup pintu itu. Ataupun minta perhatian semua. Kita teruskan pembelajaran dengan membuat latihan. Buka buku aktiviti muka surat 20. Arahannya, bina ayat seruan berpandukan kata seru dan gambar. Tajuknya ialah pertandingan memasak kuih tradisional. Kita lihat gambar yang pertama. Dalam gambar ditunjukkan Juliana telah memenangi pertandingan memasak kuih tradisional. Kemudian kata seru yang diberikan pula ialah syabas dan Jadi apakah kata seru yang sesuai? Jawapannya ialah syabas, kerana Alia ingin mengucapkan tahniah di atas kejayaan Juliana. Jadi ayat seruan yang sesuai ialah syabas, awak telah berjaya mendapat tempat pertama. Baiklah. Sewaktu menulis, pastikan letakkan tanda koma selepas kata seru dan letakkan tanda seruan pada akhir ayat. Kita lihat pula gambar yang kedua. Gambar yang kedua, kita lihat Juliana dan Alia sedang makan bingka ubi. Kata seru yang diberikan ialah atau wah. Dan lihat pula Alia berkata, kuih bingka ubi ini memang kegemaran saya. Jadi Juliana berasa hairan kerana Alia pun suka makan kuih bingka.
Jadi kata seru yang sesuai ialah ya betul. Okey, jadi ayatnya ialah, jadi kamu boleh tulis di situ, tak sangka pula kamu suka makan kuih ini. Okey, jangan lupa letakkan tanda koma dan tanda seru. Okey, seterusnya soalan yang ketiga atau gambar yang ketiga, di mana Alia berasa kagum kerana Juliana menerima banyak hadiah. Jadi apakah kata seru yang sesuai? Ya, betul. Kata seru yang sesuai ialah wah. Jadi tulislah di situ. Wah, banyaknya hadiah yang kamu dapat. Okey, seperti biasa letakkan koma selepas kata seru dan tanda seru pada akhir ayat. Okey, kita lihat pula soalan yang keempat. Okey, dalam gambar kita nampak ramai orang sedang makan bingka ubi. Jadi kata seru yang diberikan pula ialah O atau A. Jadi kita lihat dahulu apa yang dikatakan oleh Alia. Saya memasak bingka ubi kerana kuih tradisional ini disukai ramai. Jadi Juliana berasa apa? Ya, Juliana berasa terkejut kerana rupanya ramai orang suka makan kuih bingka. Jadi kata seru yang sesuai ialah ya betul. Jadi ayatnya, patutlah ramai orang merasa bingka ubi itu. Okey, seterusnya kita lihat pada soalan yang terakhir. Okey, ditunjukkan gambar kuih bingka. Dan kata seru yang diberikan juga ialah amboi atau wah. Okey, kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Juliana. Hiasan hidangan bingka ubi ini memang cantik. Nenek saya yang mengajarnya. Okey, ayat menunjukkan tentang kecantikan hiasan bingka ubi. Jadi tentulah Alia berasa kagum. Jadi kata seru yang sesuai ialah apa? Ya, kata seru yang sesuai ialah amboi. Ayatnya ialah amboi, cantiknya hiasan pada bingka ubi ini. Okey, kita selesai menjawab soalan muka surat 20. Cikgu harap sewaktu menulis pastikan kamu letakkan tanda koma selepas kata seru dan tanda seru pada akhir ayat. Kita teruskan lagi latihan muka surat 21. Baik, lihat arahannya. Baik, bina ayat perintah berdasarkan respon yang diberikan. Baik, tajuknya ialah bubur pulut hitam. Situasinya ialah Alia sedang membantu ibunya memasak bubur pulut hitam, juadah tradisional yang enak dinikmati pada waktu petang. Baik, yang pertama, kita diminta membina ayat permintaan. Jadi murid sedia maklum, ayat permintaan kita perlu memilih kata permintaan sama ada tolong atau minta. Okey, responnya ialah, baiklah ibu, saya akan merebus pulut hitam. Jadi untuk membina ayat permintaan, kita tulis dahulu perkara yang dinyatakan dalam respon. Okey, tulis rebus pulut hitam. Selepas itu, kita pilih pula kata permintaan yang sesuai. Okey, Alia, tolong rebus pulut hitam ini. Okey, yang kedua, ayat suruhan. Ayat suruhan bertujuan untuk memberikan arahan. Okey, responnya, ya ibu, saya akan masukkan daun pandan. Jadi untuk membina ayat suruhan, kita tulis dahulu perkara yang dinyatakan dalam respon, iaitu masukkan daun pandan. Okey, kemudian pilih kata wacana yang sesuai. Okey, jadi tuliskan situ, kemudian masukkan daun pandan. Okey, yang ketiga, ayat larangan. Ayat larangan bertujuan untuk melarang seseorang melakukan sesuatu. Okey, responnya, baiklah ibu, saya akan masukkan santan cair dahulu. Okey, tuliskan perkara yang nyatakan dalam respon, iaitu masukkan santan cair dahulu. Dan kemudian pilih kata larangan yang sesuai. Okey, tuliskan di situ, jangan lupa masukkan santan cair dahulu. Okey, seterusnya soalan yang keempat, iaitu ayat permintaan. Ayat permintaan bertujuan untuk meminta sesuatu. Okey, responnya, saya akan masukkan garam, gula putih dan gula
Melaka. Jadi, tuliskan dahulu perkaranya iaitu masukkan garam, gula putih dan gula Melaka. Kemudian, pilih kata permintaan yang sesuai. Okey, jawapannya, tolong masukkan garam, gula putih dan gula Melaka. Okey, yang seterusnya soalan yang kelima, ayat suruhan. Jadi, ayat suruhan bertujuan untuk memberikan arahan. Okey, responnya, saya akan masukkan pula 1 cawan santan pekat. Untuk membina ayat suruhan, masukkan dahulu perkara yang dinyatakan dalam respon iaitu masukkan pula 1 cawan santan pekat. Kemudian letakkan kata wacana yang sesuai iaitu selepas itu masukkan pula 1 cawan santan pekat. Okey, seterusnya yang keenam, ayat silaan. Okay, ayat silaan bertujuan untuk mempersilakan seseorang. Baik, responnya, baiklah, saya akan menghidangkannya. Jadi, tuliskan dahulu menghidangkannya setelah masak. Okey, jadi boleh tulis di situ, sila hidangkannya setelah masak. Okey, baiklah. Cikgu harap semua murid dapat siapkan latihan yang telah kita bincang tadi. Okeylah, setakat ini dahulu pembelajaran untuk hari ini. Jumpa lagi pada lain masa. Jaga diri, jaga kesihatan. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye.